Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kuliah sebenarnya ini adalah kuliah yang keenam ya. Kuliah yang keenam ni sebenarnya ini topik yang terakhir. Tapi saya awalkan topik ni sebab topik ni adalah topik yang kamu kena buat tugasan kumpulan. Maka saya awalkan untuk tujuan tugasan tersebut. Pada awalnya ini adalah kandungan pembelajaran untuk topik ini, iaitu yang pertama, pembinaan ujian. Kita akan mendefinisikan ujian, menentukan gagasan dan domain, format item, pemilihan ujian dan pentadbiran ujian. Basic principle dalam writing item, kita kena tahu. Yang pertama sekali, kita kena tahu what do you want to measure. Ini kalau kita tengok kesahihan kepercayaan pun, kalaulah sesuatu alat ujian itu tidak tahu apa yang diukur dan tidak jelas pengukurannya, maka alat ujian tersebut tidak valid, tidak sah. Jadi sebelum kita nak buat alat ujian, kita kena tahu dulu apa sebenarnya kita nak ukur. Contohnya, kita nak ukur personality. Jadi kita nak measure semua personality mengikut teori-teori yang telah kita pilih. Jadi kat sini kalau kita kata kita nak measure sesuatu ataupun measure tingkah laku, kita kena tahu jenis tingkah laku mana yang kita pilih. Jadi kita kena clear apa yang kita nak measure ataupun apa yang kita nak ukur. Yang kedua adalah what content should the item cover. Limit the dimension you are aiming at. Jadi maknanya sini, kalau awak kata awak nak personality, maka awak kena ada limit personality yang mana yang awak nak kaji. Contohnya kalau macam personality ada banyak. Personality Holland, personality Ocean, personality Big Five dan banyak lagi teori-teori personality. Tapi sekarang ni awak nak cover adalah untuk dimensi 5 personality ataupun Big Five personality saja. Jadi limit dia kat situ saja. Tak ada, walaupun awak kata ni Big Five tu maksudnya, kalau kata di dalam IPS dia kata dia ada 16 personality, maka 16 personality itu diukur. Kalau kata Big Five personality, dia akan ukur 5 personality. Jadi maka 5 personality itu diukur. Kalau IPW, dia kata ada 4 jenis personality, maka 4 jenis personality itu yang diukur. Bukannya kita dah kata IPW, kita nak kaji pasal warna emas, biru, hijau dan jingga. Tapi kita masukkan pula Big Five punya personality. Agresif, agresif, lepas tu openness dan sebagainya, kita masuk pula dalam tu. Jadi benda tu tak betul-betul di limit dan tak clear. Jadi itu functionnya untuk kamu buat limit the dimension tu. Yang ketiga adalah what types of item format should be employed. Macam mana item format tu kamu nak gunakan. Dalam, kalau kamu tengok di dalam alat-alat ujian yang telah popular lah dekat dalam dunia ni, contohnya macam DAS, dia gunakan Likert scale. Kalau IPS, IPW, SDS, dia menggunakan item ya tidak ataupun item nominal, iaitu ya tidak. Jadi dia gunakan format item tersebut. Jadi sebelum kita nak menetapkan alat ujian, kita kena tengok dulu item format mana yang kita nak buat, format yang macam mana yang awak pilih untuk memilih item tersebut. Kalau daripada saya nak bagi kamu macam jelas sikit lagi, kalau dalam ujian peperiksaan, pensyarat akan bagi tahu kita ada bahagian A dan ada bahagian B. Bahagian A berbentuk multiple choice ataupun pilihan jawapan. Ada 4 pilihan jawapan, pilih jawapan yang tepat. Bahagian B adalah struktur. Jadi dalam struktur, kita perlu nyatakan ada 4 ataupun ada lagi anak di struktur tersebut. Jadi kita akan bagi tahu apa format yang ada di dalam alat ujian tersebut. Biasanya
Dalam alat ujian, kita akan ambil guna satu format je. Kalau ya tidak, maksudnya kita akan guna ya tidak je. Kalau kita guna Likert scale, maka kita akan guna Likert scale sampai habis. Amat jarang yang menggunakan dua item format yang berbeza. Okey. Yang keempat, how long the test should be in time. Okey. Ini kamu kena test. Kalau kamu kata, kalau IPS, IPW, SDS, DAS, 30 minit, 20 minit, 20 hingga 30 minit dah boleh selesai dah ujian tersebut. Jadi, kamu kena aim. Kalau macam item ada 160, dia dengan format item sekali Likert, dia ada 30 hingga 40 minit. Macam tu. Kamu kena jangkakan how long the test tu kena ambil ataupun kena dijawab. Okay. Yang kelima, how many item should be written. Yang ni yang saya buat hari tu masa aktiviti yang kedua. Kamu kena nyatakan dalam contohnya kamu ambil 5 personality, maka satu personality tu perlu berapa item ataupun perlu berapa soalan. Item di dalam ayat ujian ataupun pengukuran adalah soalan, tapi bila dikatakan di dalam inventory, dia dikatakan sebagai items. Okay. Yang keenam, how much time the test need to be administered. Tadi kita tak tengok how long, maknanya berapa panjang, berapa lama orang perlu menjawab benda tu. Tapi kalau yang keenam ni, bila kita kena tengok dari start dia menjawab, lepas tu kita administer. Administer ni maksudnya daripada awal sampailah kamu kutip dan sampailah kamu bagi tahu jawapan. Itu adalah how much time the test need to be administer. Maknanya panjanglah proses tersebut. Okey. Itu adalah benda-benda yang perlu ada. Sekejap. Sebenarnya ada sambungan lagi. Okey, yang ketujuh ialah reliability level of subject should be considered. Maksudnya subjek yang kamu kena consider ataupun ambil berat mengenal pasti ataupun macam kita tengok siapa kamu punya siapa target ataupun siapa sasaran yang boleh menjawab alat ujian tersebut. Adakah semua layak ataupun pelajar tingkatan 5 saja ataupun 4. Jadi kamu kena tengoklah level-level orang yang akan menjawab tersebut lah. Okay, yang ke-8, item should be as short and clear as possible. Okay. Dalam cuba kalau kamu tengok ataupun kamu pernah ada pengalaman untuk menjawab alat ujian, selalunya alat ujian tak akan panjang soalan dia. Soalan dia akan ada 4-5 ayat. Sebab apa? Memang itu adalah prosedur menjawab ataupun membina soalan di dalam alat ujian. Sebab apa? Alat ujian tak semestinya kena ada pada satu hari si Ali pergi macam ni. Tak perlu. Bagi tahu je, Ali suka main bola. Kita tak perlu cakap pada masa lapang Ali dan adik bermain dengan bola. Apa pendapat awak? Tak perlu. Awak kena bagi tahu je, adakah awak berminat, adakah Ali sepatutnya bermain dengan bola? Cakap ayat tu mestilah clear dan short. Jangan panjang-panjang. Okay? Sebab apa? Kita tak nak bila orang respon, orang kena buat lagi, orang kena fikir dulu macam mana nak jawab. Kalau macam soalan exam dia panjang kan, contohnya dia akan bagi simulasi, lepas tu permulaan, lepas tu baru dia tanya soalan kat bawah. Sebab apa? Sebab itu adalah ujian yang memerlukan kamu berfikir. Tapi di dalam alat ujian, kita akan buat alat ujian itu mesti soalan dia short dengan clear. Jadi tak perlu panjang-panjang macam karangan. Okay. Yang ke-9, avoid double barrel statement that contain more than one idea. Yang ni selalunya kita akan terlepas pandang ya. Kita ingatkan barrel ni maksudnya item tersebut ataupun soalan tersebut boleh menjawab dua situasi. Maksudnya macam ni. Adakah awak suka membaca dan menulis? Itu ada dua statement, membaca dan menulis. Sebabnya adakah awak suka menulis? Lepas tu soalan yang seterusnya, adakah awak suka membaca? Itu lagi soalan tu satu-satu. Tak payah nak buat dua dalam satu item tersebut. Jadi kita kena avoid benda ni ataupun kita kena elakkan statement yang double. Yang boleh
ada dua konten ataupun kandungan yang kita akan tanya. Sebab dua benda tu adalah berbeza. Okey, yang ke-10. Make item pool reservoir for the final version of the text. Yang ni kita kena buat pool lah. Maksudnya pool ni kita akan buat pilihan. Kalau macam kata pilihan final, maksudnya kita akan buat pilihan mana alat ujian ataupun item yang betul-betul sesuai yang untuk kamu guna di dalam soalan sedik tersebut. Yang ke-11, consider mixing positive and negative item. Okey, kita kena consider. Kalau kita nak guna biasa di dalam alat ujian kita akan guna positive item. Amat jarang kita gunakan negative item. Sebab apa? Sebab benda ini akan menjejaskan kesahan alat ujian. Tetapi apabila kita menggunakan negative item untuk reverse item ataupun untuk item yang mengundur, untuk nak mengetahui sama ada dia tu betul menjawab ataupun itu adalah item yang penipuan, maka kita boleh consider kita nak mix positif dengan negatif item. Tapi jangan terlalu banyak negatif. Biasanya kita akan consider positif lebih banyak berbanding dengan negatif. Okey. Yang ke-12. Avoid suggestive statement leading to answer and pattern placement. Yang ini kita kena elakkan jawapan ataupun soalan yang memberi cadangan untuk answer. Jadi, contohnya ketika anda lapar, anda akan makan. Kalau selalunya kita akan buat, kalau macam contohnya das, saya selalu marah. Dalam seminggu ni saya akan berasa marah. Apabila orang ni, kita jangan bagi suggestion tu, maksudnya kita bagi cadangan kepada answer tersebut. Maksudnya kita bagi ketika anda sedang marah, anda selalunya membiarkan perasaan tersebut dan apa-apa awak bagi cadangan pula kat belakang tu dan awak berjumpa dengan kawan. Sepatutnya benda tu jangan bagi cadangan apa-apa supaya benda tu tak ada pro. Kita tak pro kepada dia. Maksudnya dia rasa macam benda tu betul. Tak. Sepatutnya ayat tersebut ayat penyata yang biasa. Walaupun dia ayat yang awak kata awak bagi cadangan, tapi biar ayat tu berbentuk statement ataupun penyata biasa. Okey, ini adalah 12 prinsipal dalam writing item. Okey, ini adalah kita move kepada langkah pembinaan ujian. Okey, bila kita kata ini adalah pembinaan ujian, kenapa? Sebenarnya langkah pembinaan ujian ni dalam dunia ni banyak. Tetapi saya ajar kamu ataupun aktiviti yang saya gunakan di dalam tugasan kumpulan kamu itu, saya ambil daripada Sidik Noah punya langkah pembinaan alat ujian. Jadi contohnya bila nanti kamu belajar, kamu sambung master ke kamu sambung PhD, kamu akan tengok banyak langkah-langkah yang dipilih. Kenapa? Dan kamu kena pilih yang mana yang bersesuaian dengan kamu. Okey, saya memilih Sidik punya langkah pembinaan alat ujian sebabnya dia sama dalam konteks Malaysia dan sesuai digunakan dalam konteks pembinaan alat ujian yang saya telah aplikasi lah. Jadi alat pembinaan alat ujian ini saya guna mengikut langkah yang telah dicadangkan oleh Sidik Noah. Okey, yang pertamanya, kita move kepada langkah daripada Sidik Noah ni. Dia ada 6 langkah. Yang pertama, mendefinisikan alat ujian. Mendefinisikan alat ujian ni, hari tu pening-pening ya, macam mana nak mendefinisikan alat ujian. Jadi, mendefinisikan alat ujian ini sebenarnya kita nak tahu apa alat ujian tersebut. Kalau kata dalam novel, ia dikatakan sebagai macam
sinopsis novel. Macam mana kita nak tahu apa kandungan dalam novel tu. Jadi kamu kena mendefinisikan alat ujian tersebut. Alat ujian ini adalah ujian yang mengukur personality. Personality yang diukur adalah personality daripada Big Five personality. Ataupun kalau kamu katakan kamu gunakan inventory personality warna, iaitu telah dicadangkan oleh siapa-siapa. Jadi kamu kena definisikan alat ujian tersebut. Okey, alat ujian ini mempunyai berapa bahagian. Bahagian ini kamu kena buatlah definisi tu nanti. Bila dah selesai nanti kamu completekan definisi alat ujian kamu tu. Okey, pada peringkat awalnya memang saya ada minta kamu buat untuk menetapkan objektif kajian, macam mana menetapkan objektif alat ujian tersebut supaya definisi kamu tu jelas. Kalau kamu kata kamu nak definisikan tingkah laku, maka kamu akan mencari definisi tingkah laku tersebut. Dan objektif juga adalah untuk mencari ataupun meneroka tingkah laku apa-apa. Itulah sebabnya apa-apa pun kajian, apa-apa pun alat-alat ujian, kita pentingnya adalah yang pertama kita mendefinisikan sesuatu tu. Kalau kata kita definisikan alat ujian tersebut berdasarkan teori tersebut, maka seluruh ataupun semua kandungan alat ujian itu mestilah merujuk kepada teori tersebut. Okey. Kalau macam alat ujian SDS dia gunakan Holland, maka seluruh SDS ataupun item yang ada dalam SDS dibina berdasarkan teori Holland. Okey, yang kedua, memilih dan menentukan alat ujian. Okey, kita dah pilih. Yang tu saya dah katakan, bila kamu dah mendefinisikan, automatik kamu dah pilih dan kamu dah tentukan alat ujian tersebut. Maksudnya, kamu dah pilih apa aspek yang kamu nak pilih dan kamu nak pilih macam mana benda tu ataupun berapa item yang telah kamu bina ataupun kamu nak buat. Ini adalah aktiviti yang kedua yang kita buat minggu lepas. Okey, yang ketiga, membina item ujian. Yang ini mungkin akan ada di aktiviti yang ketiga nanti. Okey, membina alat ujian sebenarnya dia amatlah abstrak ya. Kawan saya dia buat PhD pasal pembinaan alat ujian. Dia memerlukan 5 tahun untuk membina item ujian saja. Membina soalan je. Dia bina sampai beribu-ribu. Lepas tu nanti dia akan sort yang mana yang paling sesuai untuk digunakan. Dan dia akan tengok pengkaji sana, dia akan pengkaji sini untuk menentukan sama ada alat ujian itu ataupun soalan yang dibina senang dan boleh dijawab dan memorable ataupun menjawab apa yang dia nak tanya. Jadi, proses membina item ujian ni, orang cakap senang je nak buat item ujian. Tak, sebenarnya membina item ujian adalah sangat sukar dan perlu penelitian dan penganalisian yang sangat tajam. Untuk aktiviti kamu nanti, mungkin kamu boleh buat beberapa je soalan. Nanti kamu bina, contohnya dalam kamu ada 8 orang, kamu akan tetapkan satu seorang akan bina 5 item dan nanti kamu akan gabung 5 item. Contohnya nanti kamu kata kamu nak tetapkan satu personality mesti ada 5 item. Jadi, satu personality 5 item, ada 5 personality jadi 25 item. Mungkin kamu nak buat lebih sikit sebab nanti bila kamu nak menguji item ataupun kamu nak memilih, kamu buang alat-alat ujian ataupun item yang kamu rasa tak relevant ataupun tak sesuai digunakan dalam alat ujian tersebut. Okey. Yang keempat, menguji item ujian. Yang ini kalau di dalam kajian ataupun di dalam tesis kita dipanggil ia sebagai rintis. Kita merintis item ujian itu. Untuk apa kita merintis? Supaya kita nak tengok kesahan dan kebolehpercayaan alat ujian tersebut. Ini kalau kita sempat kita buatlah. Kalau tak sempat, mungkin aktiviti ini mungkin kita akan tangguhkan lah. Ataupun nanti kalau kamu minat nak buat, kamu buat nanti masa kamu master dan PhD nanti. Jadi, menguji item ni ada kesahan dan kebolehpercayaan dan saya akan ajar nanti di topik yang seterusnya dengan lebih mendalam. Okey, kita fokus kepada yang terakhir, membuat penyaringan dan semakan.
Selepas kita menguji item melalui rintis, kita bagi orang jawab dan kita tengok apa keputusannya, sama ada sah ataupun tak benda tu, ataupun reliable tak benda tu. Jadi kita buat saringan dan semakan. Macam mana nak buat saringan dan semakan? Kita buat saringan macam mana ataupun apa soalan yang sepatutnya yang kamu ambil dan mana yang sepatutnya kamu buang. Dan kat sinilah kita akan buat semakan. Yang mana ada 100 item tu, buat sikit lagi. Buat item tu sikit lagi. Lagi kita tengok lagi, kita saring, kita bagi lagi kecil sampailah item itu tepu dan item itu adalah palinglah sesuai kamu nak kekalkan dalam adat ujian tersebut. Okey. Proses 1, 2, 3, 4, 5 adalah proses berterusan ya. Kalaulah contohnya kamu tak puas hati lagi, maksudnya kamu akan pusing lagi alat ujian tersebut sehinggalah saringan dan semakan alat ujian tersebut betul-betul boleh digunakan dengan benda tu. Jadi, kalau dah puas hati dengan penyaringan dengan semakan dan kamu betul-betul rasa okey, yang ni adalah alat ujian yang paling valid dan paling relevan, maka bolehlah kamu ambil keputusan untuk menerbit alat ujian tersebut. Okey? Okey. Yang ni terbalik. Okey. Jadi, pada minggu ini juga, okey. Ini adalah proses penyediaan item ataupun menentukan gagasan dan domain tingkah laku ataupun personality. Maka gagasan yang diukur mungkin mengandungi lebih daripada satu jenis tingkah laku ataupun personality. Jadi gagasan yang diukur mungkin kita akan ada pelbagai personality. Jadi kita kena bagi definisi terhadap semua personality tersebut. Contohnya personality biru. Personality biru merupakan personality yang apa. Personality jingga. Jingga pula apa. Kita kena bagi tahu, kita kena bagi definisi terhadap semua personality yang kita ada. Jadi itu boleh menentukan sampel tingkah laku. Satu cara yang mudah untuk membina item ujian ialah membuat sebanyak mungkin item secara rawak dan selepas itu barulah item-item tersebut dipilih mana-mana yang sesuai. Itu yang paling mudah lah. Yang macam saya cerita tadi, kita buat beribu-ribu soalan, lepas tu kita pilih je yang mana item yang paling sesuai. Okey. Cara yang paling sistematik ialah dengan kita menggunakan spesifikasi item mengikut objektif ujian. Okey. Mengikut objektif. Apa tu jadual spesifikasi? Jadual spesifikasi itu macam aktiviti kita yang aktiviti yang kedua. Maknanya satu personality kita tetapkan berapa soalan untuk satu personality tersebut. Kalau kata kita tetapkan satu personality 10 soalan, maka semua personality yang kita nak kaji mesti ada 10 soalan, mesti sama. Jadi pendekatan ni membolehkan setiap domain yang diukur akan mempunyai item dan ia menentukan mana-mana domain yang lebih diutamakan dan yang mana pula kurang keutamaannya. Jadi benda ni adil. Maknanya 10-10 tu 10 soalan, maka semua 10 soalan yang kamu tanya, contohnya saya personality biru, maka saya jawab. Yang lebihnya adalah semua item dalam soalan biru. Itu dah sebabnya jadual spesifikasi ini dibuat supaya kita tengok corak ataupun kita boleh mapping kan alat ujian tersebut perlu berapa alat ujian. Jadi Millman dan Green menegaskan bahawa jadual spesifikasi yang selalu digunakan perlu mengandungi metrik kandungan dan proses. Jadi kita ada proses dia lah, nanti kita akan belajar. Okey, bilangan item yang relevan dimasukkan dalam jadual agar ia menampakkan perbezaan dan penekanan dan kepentingan setiap satu proses kognitif yang diukur. Okey, contohnya jadual sekarang ni kita akan ada jadual spesifikasi mata pelajaran sains ataupun sains stream. Dalam tu ada astronomi, botani, kimia, geologi, fizikal, zoologi dan ni. Jadi kita nak tahu di situ ada 8 fakta dan 3 maklumat.
Kalau botani 6 yang berbentuk fakta, 3 maklumat. Inference ni adalah inference bagi topik tersebut. Itu adalah dia punya ni. Okey, yang ni mungkin kita tak faham sebab dia bidang sains. Okey, kalau yang ini pula, contohnya biru. Ini adalah jadual spesifikasi untuk inventory personality warna. Okey, biru, hijau, jingga, emas. Dia ada 25 soalan. Okey, inference-nya adalah 4. 4 apa? Itu saya tak pasti 4 ni apa. Tapi inference ni maksudnya rujukan kepada item tersebut. Maksudnya dalam 25 ada 4 ataupun 4 domain ataupun kategori yang telah dipilih. Itu adalah 25. Okey. Jadi inference dia ada 4. Jadi 25. Semua setiap soalan ada 25 soalan. Inference-nya 4. Kalau kamu tak payah buatlah inference ni. Hanya setakat guna fakta dan maklumat. Maknanya personality, fakta dan maklumat tu kamu akan tulis berapa setiap fakta dan ataupun maklumat yang berapa bilangan item yang kamu nak buat. Okey. Okey, ini adalah item format. Item format ni macam mana item ataupun jawapan yang kamu nak bagi kepada mereka. Ataupun format jawapan yang perlu ada pada alat ujian kamu. Okey, yang pertama adalah dichotomous, to response in a statement yes and no. Ataupun dipanggil skala nominal yang ada yes dan no je. Banyak kan alat ujian yang yes dan no. Okey, yang kedua polytomous, iaitu multiple choice. Okey, maafkan saya terganggu sikit tadi. Kita sambung balik Likert type ataupun degree of level of responses in agreement disagreement ataupun suka, sangat suka, tidak suka, sangat tidak suka, tidak pasti. Itu Likert type. Okey, lepas tu kategori. Kita bagi dia values dengan item tu. Kita bagi selalunya kita akan bagi skala 0 hingga 9 ataupun 1 hingga 10. Itu adalah kategori. Okey, checklist. Maksudnya kita bagi dia tick je. Kita bagi dia banyak-banyak tu, check je. Dia tick je yang mana yang dia ada alami ataupun contohnya dia problem, contohnya money problem checklist. Kita ada beberapa beratus-ratus problem tapi dia hanya tick yang mana dia rasa je. Kita tick. Okey. Queue sorting. Yang ni susah sikit. Jadi kita grouping descriptive characters into columns. Kita buat sorting 2 dalam tu column. Lepas tu kita buat dia descriptive. Maksudnya kita kira berapa kali dia tick. Berapa dia tick untuk kolom 1 untuk domain yang ni, kolom 2 untuk domain yang ni. Yang ni agak jarang orang buat ya, queue sorting ni. Yang ketujuh adalah essay. Yang ni pun jarang ya. Maksudnya kita bagi dia soalan terus dia jawab secara essay. Sangat jarang orang menggunakan alat ujian macam ni. Okey. Yang ketiga, each have advantages and disadvantages. Maksudnya kita akan bagi dia dia lebih kurang macam degree of Likert scale tu. Maksudnya kita buat degree of benda tu lah. Maknanya kita akan tahu advantage dengan disadvantage benda tu. Okey. Seterusnya, okey, yang ini adalah pemilihan format jawapan. Yang mana kamu nak pilih lah yang mana satu daripada bentuk kat atas tu. Format 2 pilihan bandingkan pasangan. Dia lebih kurang yang tadi. Yang ni adalah metod yang kita gunakan untuk menguji alat ujian tersebut. Ini format 2 pilihan sama dengan dikotomus tadi. Maknanya betul salah, ya betul, macam tu. Ini memadankan pasangan jawapan. Ini jarang sekali ya kita nak padankan pasangan jawapan. Maknanya kena bagi yang mana betul. Ini jarang kalau dalam item alat ujian personality kita amat jarang gunakan benda ni. Sebab yang ni mesti ada dalam alat-alat ujian ataupun peperiksaan je. Yang mana betul ataupun tak. Okey. Format item ni skala Likert sama macam kat atas. Ini ada bentuknya. Okey, dikotomi sama tadi, setuju tak setuju. Okey, senarai semakan pasangan sifat. Yang ni macam ni. Cantik, hodoh, riang, bukan cerita.
ataupun gembira, sedih, kotor, bersih, kuat, lemah, macam tu. Dia akan ada pasangan. Dia ada 7 poin pemberat. Maknanya dia akan pilih. Kat mana dia tick, maksudnya dia lebih tick kepada dia bersih. Macam tu. Kita akan tengok kat situ. Okey, skala Gottman, dia bentuk macam ni. Yang skala Gottman ni, dia kenyataan pilihan yang bersetuju dengan kenyataan-kenyataan lain. Dan yang menjadi pilihan soalan tetapi tidak sekuat persetujuan yang berbanding dengan pilihan-pilihan yang pertama. Yang ini pun jarang juga. Skala Gottman ni maksudnya kita bagi dalam situasi tersebut, jika anda marah, ada beberapa situasi yang telah digunakan. Antaranya adalah apabila anda marah, anda akan melakukan 1. Melempar barang, 3. Menghempas pintu, 4. Berdiam diri, 7. Berdiam diri dan mengalihkan pemikiran. Jadi dia akan tengok yang mana satu yang dia buat. Maknanya dia akan ukur yang mana sama ada dia terus buat hempas pintu ke ataupun ni. Maknanya dia akan buat satu persatu. Maknanya dia akan buat yang ni 1, yang ni 2, yang ni 3. Itu adalah pendekatan Gottman. Okey, yang ni contohnya pilih yang mana menjadi pilihan anda. Ni guru mempunyai jururawat. Yang ni lah dia pun contoh yang kamu baca. Okey. Skala Thurston, dia ada nilai skala 1 hingga 11. Dia skala macam contohlah macam tadi, cantik, hodoh, pandai, bodoh, apa lagi? Macam tu. Lepas tu kamu buat ni, rapat tak rapat. Okey, dia akan buat skala sampai 11. Thurston sampai 11 ya, 1 11. Kalau semantik, dia 7-1 ataupun 9-0 ataupun 10-1. Itu kalau semantik dia nombor ganjil, dia tak macam yang tadi, dia banyak sikit. Okey, pemilihan alat ujian ni kita akan belajar di kelas yang seterusnya. Di kelas yang ni selepas ni nanti minggu hadapan. Lepas tu kesahan dan kebolehpercayaan. Lepas tu kelas 1 lagi kebolehpercayaan. Lepas tu kamu boleh membentang ayat ujian tersebut. Okey, saya rasa setakat ini saja kelas pada petang ini, dan saya akan upload tugasan di LMS untuk tujuan kehadiran ataupun kedatangan. Untuk midterm, saya belum berfikir lagi sama ada saya nak buat kamu refleksi ataupun soalan. Nanti kamu akan buat pilihan sama ada yang mana yang kamu nak pilih. Okey. Saya rasa itu saja. Assalamualaikum dan terima kasih.